perkara Pertua, di mana baru-baru ini Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan RM ke-12 dengan 400 bilion peruntukan pembangunan lebih kurang. Dalam konteks Sabah, saya ingin memohon kepada kerajaan persekutuan, kita kena ubah cara pendekatan kita melaksanakan pembangunan ekonomi mengikut negeri-negeri dan wilayah. Di mana perumpamaan mengatakan perancangan yang baik tetapi pelaksanaannya kurang baik, maka akan menjadi perancangan yang totally tidak baik. Justru itu, saya memohon bagi pihak negeri Sabah, bagi kami Sabah autonomi untuk mengurus dana pembangunan dan ekonomi untuk memastikan bahawa Sabah akan terkeluar daripada garis kemiskinan yang tertinggi di negara ini. Sebab ini penting. Kita sama-sama kerajaan negeri dan persekutuan, di antara sekiranya 1 tahun pembangunan RMK12 itu Sabah ada 5-6 bilion, maka bagi duit itu, keuangan itu ke kerajaan negeri Sabah. Biar kami rancang, kami laksanakan, kami tentukan di mana projek-projek ini sesuai dilaksanakan. Sebab selama ini berpuluh-puluh tahun, 58 tahun, Sabah masih miskin, masih miskin. Kenapa? Jawabnya ada, yaitu kerajaan persekutuan harus reda untuk memastikan bahawa wilayah Sabah juga membangun seperti wilayah-wilayah di Semenanjung. Kerajaan bertukar ganti, tapi Sabah masih terus mundur, masih terus miskin. Apa jadi? Jadi kami meminta bagi kami otonomi mengurus ekonomi dan pembangunan Sabah itu sendiri. Saya tidak mau cakap pihak Sarawak sebab mereka juga ada hala tuju masing-masing. Tuan Pertua, baru-baru ini juga saya ada berbahas tentang pelaksanaan PN Borneo di Sabah. Pasal 1, saya belum menerima apa-apa berita ataupun balasan daripada Kementerian Keuangan. Tetapi baru-baru ini ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri ada menyentuh soal PN Borneo. Dan demikian juga dengan pengiktirafan Jabatan Kerja Raya Sabah. Dan saya telah berbincang dengan pihak JKR di Malaysia dan mereka menyatakan ini yaitu melalui Kementerian Keuangan. Selama ini di mana ada peruntukan yang diluluskan oleh Kementerian Keuangan, dia akan salurkan dulu kepada Kementerian JKR Malaysia. JKR Malaysia salurkan kepada JKR Sabah. Kita ada JKR Jabatan Kerja Raya yang bertauliah di Sabah, yang saya kata lebih hebat di antara engineer-engineer yang ada. Kementerian Keuangan perlu buat projek-projek untuk Sabah, salur terus kepada Kementerian JKR Negeri Sabah. Tidak perlu lagi makluman saya dengan JKR di sini. Jadi sekurang-kurangnya JKR Sabah diiktiraf sebagai satu jabatan teknikal yang bertauliah. Ini saya memohon supaya dapat diselesaikan. Isu-isu lain, masa ini berjalan pantas di Pertua, yaitu tentang MySejahtera. MySejahtera ini telah menimbulkan banyak persoalan, yaitu mungkin ada 40% daripada yang di Biksin ini tidak memiliki telefon pintar, sedangkan mereka sudah di Biksin. Apabila pergi kedai, pergi minimarket makan, mereka tidak dibenarkan masuk sebab tidak boleh menunjukkan rekod MySejahtera mereka telah di Biksin. Mereka membawa kad penyataan bahawa mereka di Biksin 2 kali tetapi tidak dilayan. Dan mereka persoalkan, adakah pilihan raya kami juga diminta menunjukkan MySejahtera? Memanglah kurang adil lah. Saya minta Menteri Kesihatan buat satu kenyataan yang boleh meyakinkan rakyat. Sebab mereka teranyanya kesian. Bukan semua orang kampung ini ada duit mau beli iPhone ke Samsung yang hebat-hebat. Mereka ada burner phone yang harga RM100, tidak ada rekod MySejahtera. Ini penting untuk diselesaikan oleh pihak Jabatan Kesihatan sebab ia berlaku di merata-rata negeri di Malaysia ini. Tuan Pertua, satu perkara, yaitu kami memohon juga. Di Sabah ini
mutakhir ini saya ulang, selalu berlaku bencana alam. Bencana ini berbagai-bagai bentuk. Banjir, jembatan runtuh, tanah runtuh, jalan runtuh, kebakaran dan sebagainya. Dan peruntukan ini apabila berlaku kita buat ad hoc, di mana kerajaan negeri akan mengemukakan permohonan kepada Kementerian Kerja Raya, kepada Kementerian Keuangan untuk meminta keuangan. Ini yang apa ini? Orang kata dia punya prosedur terlalu banyak apa dipanggil nih? Banyak landasan dia. Seharusnya bagilah kita peruntukan 200-300 juta satu tahun untuk tujuan melaksanakan, menyelesaikan perkara-perkara emergency ataupun bencana ini, bencana alam ini. Sekarang ini di Sabah sahaja berapa kali rumah terbakar. Kerajaan negeri tidak mampu untuk melaksanakan semua ini. Perlu juga ada bantuan daripada kerajaan persekutuan. Dan ini memang sudah selaras bahwa kemasukan Sabah dan Sarawak dalam kerajaan Malaysia ini dengan persetujuan bahawa kerajaan persekutuan akan membantu kerajaan negeri dengan apa juga masalah sekalipun yang dihadapi. Tetapi selama ini, inilah sebabnya orang dulu ada rumah, apabila tiada rumah seumur hidup dia tiada rumah lah. Sebab bukan mudah untuk membeli rumah atau menyediakan sebuah rumah apa ini PPRT harganya 65.000 di Sabah. Kalau 10 65.000. Kalau 100 650.000. Kalau 1.000 65 juta ataupun lebih. Sebab itu perkara-perkara seperti ini perlu dilihat oleh kerajaan persekutuan untuk memastikan bahawa Sabah benar-benar terbela untung nasib mereka. Isu yang terakhir bertuah. Ya. Labuan satu ketika dahulu adalah bandar bebas cukai. Tetapi mutakhir ini Labuan seperti orang kata sebuah bandar diserang Garuda. Yang bebas cukainya cuma coklat. Yang lain-lainnya tiada lagi bebas cukai. Apa yang harga di Tanah Besar itu juga yang harga di Labuan. Jadi tiap tahu saya tidak nampak menteri dia, tapi timbalan menteri dia ada, mungkin menteri dia hantar untuk mendengar. Tolonglah bangunkan Labuan, kembalikan status Labuan bebas cukai. Yang berhormat timbalan menteri datang ke Labuan buat kajian. Sebab kalau tidak kerajaan persekutuan laksanakan apa-apa, maka kembalikanlah Labuan kepada negeri Sabah. Biar kami bangunlah. Kalau kerajaan persekutuan melalui Kementerian Wilayah tidak lagi boleh melihat Labuan ini sebagai satu wilayah yang perlu dibangun, di mana ekonomi Labuan pada ketika ini bukan lagi satu tarikan yang bertuah kepada mana pihak. Dulu banyak orang Sabah datang ke Labuan sebab ada barang yang dia perlu beli di sana dengan harga yang murah. Tetapi yang selepas ini yang harga murah cuma coklat, gula-gula, yang lainnya semua mahal. Sebab tidak ada lagi status dia bebas cukai itu. Jadi kita ini berniaga saya pun hairanlah. Kalau bebas cukai, maka dia bebas cukai lah. Kenapa pula bebas cukai tetapi itu dikenakan teks yang tinggi, ini tinggi? Mana bebas cukai ini bermakna satu tarikan. Tarikan kepada orang luar untuk datang dan dia boleh membantu mempertingkatkan ekonomi di kawasan itu. Tetapi ini tidak ada apa-apa lagi bertuah. Semuanya sudah orang kata macam menjadi selepas diserang Garuda dia menjadi padang jarak, padang terkukur. Rakyat Labuan menderita, tidak ada ekonomi yang perlu mereka pertingkatkan untuk mendapat pendapatan seharian mereka. Dan yang terakhir bertua, Minta rumuskan. ya saya memohon kerajaan laksanakanlah program kita ini. Usahakanlah dengan baik. Yaitu kita setelah hampir berhadapan dengan krisis COVID ini, kita tangani dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat selesaikan dengan perancangan yang baik. Bukalah ekonomi kita. Bentuklah satu pasukan yang benar-benar komited untuk melaksanakan program-program yang telah dirancangkan oleh kerajaan untuk memastikan rakyat juga terbela untung nasib mereka. Daripada kesusahan, kita angkat mereka kepada kesenangan. Terima kasih. Terima kasih.